اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah. Kita sambung ayat 229. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Rasanya ayat 226 kan? Kan? 226 hingga 228 Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Dan sekali ayat 227, wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Maksudnya, dan bagi orang-orang yang bersumpah untuk tidak mendekati isteri-isteri mereka, mereka diberi ruang untuk melakukan demikian sehingga 4 bulan sahaja. Fa in fa'u, sekiranya mereka kembali kepada isterinya, maka semoga Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi sekiranya mereka tidak kembali juga kepada isterinya setelah 4 bulan dan mereka ingin menceraikan isteri, maka Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pengajaran yang pertama, ilak ialah satu hukum dalam Islam, iaitu suami bersumpah untuk tidak bersama isterinya lebih daripada 4 bulan dan hukumnya adalah haram. Yang kedua, sekiranya suami bersumpah untuk tidak bersama isterinya kurang daripada 4 bulan sebagai proses pengajaran kepada isteri. Yang ketiga, sekiranya setelah 4 bulan suami tidak juga kembali kepada isterinya atau tidak juga bersama isterinya, maka isteri ada hak untuk menuntut kepada pihak berkuasa agama agar memaksa suaminya menceraikannya. Memaksa suaminya menceraikannya. Yang keempat, hikmah Allah Azza wa Jalla dan rahmatnya kepada hamba-hambanya dalam menjaga hak-hak isteri
agar isteri tidak dizalimi dan ditinggalkan lebih daripada 4 bulan, dan agar suami tidak berlaku zalim kepada isterinya. Yang ke-5, penceraian adalah hak suami. Yang ke-6, kembalinya manusia kepada Allah dengan meninggalkan maksiat adalah sebab kepada keampunan Allah. Yang ke-7, penceraian tidak akan berlaku semata-mata berakhirnya tempoh ilak 4 bulan. Sebaliknya akan berlaku setelah isteri menuntut haknya dan hakim memaksa suami menceraikan isterinya. Okey, habis ayat 228. Ayat ini panjang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali 'alayhinna darajah wallahu azizun hakim. Bagi wanita-wanita yang diceraikan adalah menahan dirinya daripada berkahwin selama 3 kali suci ataupun 3 kali haid, dan tidak halal bagi wanita menyembunyikan apa yang Allah cipta dalam rahim mereka sekiranya mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk murajaah, untuk rujuk kembali kepada mereka sekiranya mereka inginkan kebaikan. Dan bagi isteri ada kelebihan bagaimana ke atasnya adalah ada hak untuk suaminya dengan cara yang makruf. Dan bagi suami ada kelebihan, ada darajah melebihi isteri. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pengajaran yang pertama, wajib bagi setiap isteri yang diceraikan talak 1 ataupun talak 2 menunggu eddahnya selama 3 kali haid. Yang kedua, bagi isteri yang tidak datang haid seperti kanak-kanak atau yang putus haid, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Manakala iddah bagi wanita yang mengandung dan diceraikan ialah sehingga wanita itu melahirkan anak. Yang keempat, yang ketiga, tidak sah wanita diceraikan ketika dalam haid. Tidak sah wanita diceraikan ketika dalam haid. Yang keempat, haram bagi isteri menyembunyikan apa yang terkandung di dalam rahimnya, sama ada kandungan ataupun haid, daripada suaminya atau bakal suaminya. Yang keempat, yang kelima, bagi isteri, iddah bagi isteri yang diceraikan dengan cerai talak 3
ataupun cerai bain adalah 3 kali haid. Adalah 3 kali haid juga. Yang keenam, hak untuk rujuk setelah berlaku perceraian adalah hak suami. Yang ke 7, suami boleh rujuk kembali isterinya yang diceraikan bila-bila masa dalam tempoh iddah. Dengan cara sama ada dengan lisan atau bersama dengan isterinya, berjimat dengan isterinya. Yang ke 8, apabila suami hendak rujuk kembali kepada isterinya, ia tidak memerlukan saksi, tetapi sekiranya ada saksi, ia adalah afdal. Sebagaimana Allah menyebutnya dalam surah At-Talaq ayat yang kedua. Ini ada yang pelajar bertanya soalan pada Jumaat lepas kan. Kalau ayat yang kita belajar ni tak perlu saksi bila suami nak rujuk pada isterinya. Tapi dalam surah At-Talaq Allah kata wa ashidu zawai adlin minkum. Bila nak rujuk hendaklah membawa datang 2 saksi. Jadi surah At-Talaq itu bukan menunjukkan wajib. Kata Syekh bin Baz bekas mufti Saudi, dia mengatakan itu hanyalah menunjukkan afdal, bukan wajib. Okey. Yang ke berapa? Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, pasti dia akan bercakap benar. Yang ke-10, suami tidak ada hak untuk rujuk kepada isterinya sekiranya tujuannya tidak ada kebaikan. Sekiranya tujuannya tidak ada kebaikan atau tujuannya untuk memudaratkan isteri. Yang ke-10, 11. Tidak ada rujuk setelah berakhirnya iddah. Sekiranya hendak berkahwin, hendak bersama kembali, wajib berkahwin semula dengan akad yang baru dan mahar yang baru. Yang ke-12, bagi isteri ada hak yang sama dengan suami, tetapi suami tetap ada kelebihannya sebagai ketua dan sebagai lelaki. Okey, habis. Okey, kita sambung ayat 229. Kaitan ayat 229 dengan ayat sebelum ni. Kalau ayat sebelum ni berkenaan dengan wanita yang diceraikan. Apa hukum wanita yang diceraikan? Apa yang boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan ke atas suami, oleh suami kepada isteri yang diceraikan. Ayat balik ni menceritakan tentang cerai itu boleh berapa kali. Berapa kali penceraian yang dibenarkan oleh agama. Dan ayat ini turunnya sebenarnya untuk membetulkan peraturan yang ada dalam keluarga masyarakat jahiliah. Iaitu dalam masyarakat jahiliah, dalam perkahwinan mereka ada penceraian.
Dan bila mereka bercerai, ada iddah dia. Tetapi berapa kali penceraian tidak ada had. Maka berlakulah kezaliman kepada wanita. Contoh suami kalau dia tak suka isteri, dia cerai. Bila dekat nak habis iddah, dia rujuk balik. Lepas tu bila dah balik semula, dia cerai lagi. Kemudian bila dah nak habis iddah dia, dia ceraikan lagi. Sampai berapa kali? Kadang-kadang sampai beratus kali. Tujuannya apa dia? Untuk menyeksa isterinya. Jadi akhirnya isteri, nak kata isteri pun bukan, nak kata yang dicerai pun bukan, tergantung. Nak kahwin lain pun tak boleh. Maka datang undang-undang Islam memberi keadilan kepada wanita. Menjaga kedudukan wanita. Maka Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. At-talaqu, penceraian itu marratani, dua kali. Sebenarnya cerai ni berapa kali boleh? 3 kan? Tapi kenapa Allah kata 2? Yang 2 ni Allah kata penceraian yang boleh rujuk 2. Yang tak boleh rujuk yang ketiga Allah akan sebut dalam ayat berikutnya. Okey, penceraian itu adalah 2 kali. Fa imsakun. Lepas diceraikan, suami ada 2 pilihan. Fa imsakun, maka imsak. Apa makna imsak? Tahan apa ni? Tahan makan minum 5 minit sebelum azan subuh di bulan Ramadan. Itu bukan imsak tu. Dia imsak ni maknanya dia tahan. Tahan ni makna rujuklah. Maka rujuklah bima'ruf, dengan cara yang baik. Kenapa Allah ikatkan rujuk dengan cara yang baik? Allah tak cukup dengan perkataan imsak. Tapi ada satu lagi ma'ruf. Kenapa? Di situ ada rahmat Allah. Rahmat Allah ialah Allah nak pastikan wanita itu kalau dirujuk pun dengan niat yang baik. Dengan cara yang baik. Sebab kalau tak ada ma'ruf ni, suami boleh rujuk. Tapi tujuannya apa? Okey, kamu balik besok. Tapi kamu tidur kat luar. Makan pun sekali sehari kan. Dia rujuk juga tapi bukan cara yang ma'ruf. Jadi ma'ruf ni sebenar sebagai rahmat Allah kepada hambanya, khususnya isteri-isteri. Kalau kamu, maksudnya apa? Kalau kamu tak boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf, tak boleh. Haram. Atau pilihan kedua, tasrihun. Atau tasrihun, lepaskan. Lepaskan biihsanin, dengan cara ihsan. Kenapa ni? Bila rujuk ma'ruf, bila lepas ihsan. Kan? Patut samalah. Imsak bima'ruf, tasrihun bima'ruf. Apa beza ihsan dengan ma'ruf? Ma'ruf ni buat baiklah. Ihsan, dia kalau ihsan ni ada 2. Satu ihsan kepada Allah. Ihsan kepada Allah ialah kita beribadat kepada Allah seolah kita nampak dia. Itu ihsan kepada Allah. Ihsan kepada manusia, ihsan kepada manusia ialah buat baik kepada orang yang buat jahat. Kalau ma'ruf tu buat baik biasa-biasa je. Jadi kenapa bila nak rujuk Allah guna ma'ruf, tapi bila nak lepaskan Allah guna ihsan? Sebab bila rujuk, mana kita dah suka pada dia, jadi Allah tak payah sebut ihsan lah. Bila kita suka, kita akan buat yang terbaik lah. Okey? Tapi bila kita nak lepaskan, kita dah tak suka kan? Kadang-kadang bila tak suka tu, kita akan buat dengan cara yang, maka Allah wajibkan. Bukan setakat kamu kena lepas dengan ma'ruf, tapi dengan ihsan. Ramai tak isteri-isteri yang diceraikan, bila dilepas, habis iddah tu, makna dia dizalimi. Kamu pergi, jangan balik, jangan datang lagi.
dan barang-barang yang aku bagi, kereta ke apa ke, barang kemah pulang balik, dan kamu tak boleh jumpa anak. Kan? Ramai macam tu. Jadi Allah nak bagi hak pada isteri dan juga anak-anak ni. Kalau nak lepaskan, lepaslah bagi dengan cara ihsan. Kau boleh bagi hadiah. Sebab apa ni? Sebab dia dah terluka kan. Dia diceraikan, kemudian dilepaskan dengan begitu sahaja. Jadi nak rawat hati dia luka tu, buatlah cara yang ihsan. Paling-paling kurang dia rasa dia dihargai. Okey, saya ceraikan kamu, kita pun dah hidup lama, kamu dah banyak jasa. Kereta yang saya bagi terus. Dan saya akan bagi satu lagi BM. Tak, rujuk saya tak nak dah. Okey. Okey, di sini cerai 2 kali kan? Macam mana tu? Kalau dia kata macam ni, saya ceraikan engkau sebanyak bintang di langit. Berapa kali cerai tu? Berapa kali gugur? 1. Saya ceraikan kamu dengan talak 3. Berapa jatuh? 1. Saya kata, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Berapa kali jatuh? Dia ulama berbeza. Pendapat jumhur ulama, majoriti ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i, kalau sebut lebih pada 1 memang jatuhlah. Saya ceraikan kamu talak 2, jatuh 2. Saya ceraikan kamu talak 3, jatuh 3. Kadang-kadang dia tak sebut 2 ataupun 3, dia sebut 3 kali. Saya ceraikan, saya ceraikan, saya ceraikan. Jatuh 3. Saya ceraikan kamu sebanyak pasir di laut. Jatuh 3. Itu pendapat majoriti ulama. Tapi pendapat antaranya Syekh Saleh Utsaimin, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia kata apa saja kamu sebut jatuh 1 saja. Kalau kamu kata aku ceraikan kamu 1000 talak, jatuh 1. Apa dalilnya? Yang mana lebih kuat? Yang jatuh 1 lebih kuat. Kenapa? Sebab Allah kata cerai 2 kali. Apa makna 2 kali? Bila dah habis, dah kamu cerai sekali, dah ada iddah dia 3 kali suci. Dah habis iddah, barulah boleh cerai yang kedua. Kalau kamu dah cerai sekali, kemudian sebelum habis iddah, cerai yang pertama, kamu cerai pula kali kedua, tak jatuh sebab kamu telah ceraikan isteri yang telah diceraikan. Kamu nak cerai, syaratnya apa? Isteri belum diceraikan. Contohlah, A ceraikan isteri. Lepas 2 kali haid, dia pun kata, geram sangat kamu ni, memang degil lah. Aku cerai sekali lagi. Tempoh haid pertama belum habis. Jatuh tak cerai yang kedua? Tak jatuh. Sebab Allah kata cerai 2 kali. Bila 2 kali, setiap 1 kali ada iddah dia. Habis 1 iddah yang pertama, barulah masuk cerai yang kedua. Okey. Itu perbezaan ulama lah. Ada kawan saya, mak dia masuk campur, mak dia hasut dia. Dia pun ceraikan isteri dia dengan talak 3, siap tulis. Dan bawa ke mahkamah. Saya cerai kamu dengan talak 3. Tapi kawan saya ni dia ada ilmu sikit, dia baca tafsir, dia baca banyak pendapat ulama. Dia jumpa pendapat mengatakan kalau tulis ataupun cakap cerai talak 3 jatuh 1. Dia ambil pendapat tu. Dan dia rujuk. Bila jatuh 1, rujuk senang je kan. Dia duduk bersama. Jadi semua adik-beradik dia, mak bapak dia kata kamu ni haram ni. Dia kata tak, saya ambil pendapat jatuh 1. Dan saya dah rujuk. Kemudian bicara di mahkamah lama, akhir sekali hakim setuju dengan pendapat yang mengatakan jatuh 1. Jadi dia benar. Okey. Kemudian Allah kata apa? Wala yahillu, dan tidak halal lakum, bagi kamu, an ta'khuzu, bahawa kamu mengambil. Tidak halal bagi kamu. Kamu ni siapa? Suami. Kalau ayat 228,
Tidak halal bagi mereka. Mereka itu siapa? Isteri. Jadi kalau ayat sebelum ni, haram bagi isteri apa dah? Sembunyikan apa dalam rahim. Yang ni pula haram kepada suami apa dia? Mengambil mimma dari apa yang kamu telah beri kepada mereka. Bila kamu ceraikan, Allah kata haram suami-suami mengambil kembali apa yang mereka dah beri kepada isteri. Apa dia? Mahar. Bagi kalau bagi 1,000 mungkin dia tak ambil, tapi maharnya ialah BM. Dia kata sebab aku dah cerai, aku nak balik. Haram. Okeylah, kalau tak boleh saya nak ambil tayar je. Haram. Apa? Tengok Allah kata apa? Syai'an. Apa makna syai'an? Sedikit pun. Sedikit pun. Kenapa haram? Sebab itu dah mahar ni adalah hak isteri. Bapa mentua boleh ambil tak? Tak boleh. Tapi banyak tak? Bapa mentua, mak mentua ambil mahar tu. Kadang-kadang dia minta advance kan kepada bakal menantu tu. Bagi awal untuk genduri. Tak, itu sebenarnya hak isteri tu. Hak anak dia. Okey? Jangan kamu ambil daripada apa yang kamu beri kepada mereka syai'an, sedikit pun. Illa kecuali. Ada satu kes, ada satu masalah, keadaan suami boleh ambil. Bila tu? Kalau dia kahwin, akad nikah, tapi sebelum bersama cerai. Lepas akad nikah tu bergaduh kan? Tak sempat duduk tidur bersama. Maka suami boleh ambil separuh. Kata mahar dia 10,000, dia boleh ambil 5,000. Okey. Kalau nak ambil semua buat macam mana? Jangan bagi. Okey. Kamu jangan ambil walaupun sedikit. Kecuali apa dia? An yakhafa, bahawa kedua-duanya takut. Alla yuqima, bahawa mereka tidak dapat. Yuqima apa dia? Mendirikan ataupun melaksanakan. Mendirikan hudud Allah. Hukum. Ini bukan hukum hudud ni, hukum-hukum Allah. Apa maksud ni? Maknanya suami tak boleh ambil kan mahar tu walaupun sedikit. Tapi ada kecuali. Bila tu? Bila isteri tu memang tak suka pada suami. Tapi suami suka pada dia. Suami tak nak ceraikan. Ketika itu boleh suami mengambil. Kalau dah keadaan rumah tangga dah tak boleh diteruskan, suami pun tak boleh laksana tanggungjawab, isteri pun tak boleh laksana tanggungjawab, maka isteri boleh bagi mahar tu kepada suami. Dan masa tu suami boleh ambil. Dia panggil apa tu? Khulu'. Dia panggil apa? Tebus talak. Okey, kalau abang tak nak ceraikan saya tawarkan. Mahar yang abang bagi itu saya akan pulangkan. Tapi syarat abang ceraikan saya. Ada panggil tebus talak ataupun khulu'. Di sini menunjukkan apa ni? Mahar tu hak siapa? Isteri. Yang kedua, Allah nak bagi tahu isteri ada hak 100% di atas hartanya. Suami tak boleh masuk campur. Ini kenapa suami boleh ambil? Sebab isteri nak bagi. Kalau isteri tak nak bagi, suami tak boleh ambil. Boleh? Sebab itulah, kalau isteri nak sedekah duit dia, suami tak boleh masuk campur. Itu duit dia. Dan isteri tak perlu bagi tahu suami. Kalau you nak sedekah, bagi report pada ayah setiap bulan. Padahal itu duit isteri. Okey? Fa in khiftum
Fa in khiftum, maka sekiranya. Khiftum apa dah? Kamu takut atau risau. Alla yuqima, bahawa mereka tidak dapat mendirikan ataupun melaksanakan hudud Allah, hukum-hukum Allah. Tengok ayat ni. Fa in khiftum, sekiranya kamu takut. Di sini pula yuqima, kamu takut mereka berdua tidak dapat melaksanakan perintah Allah dalam rumah tangga tu. Kamu ni siapa? Wali. Wali itu risaukan suami isteri ni tak boleh melaksanakan hukum Allah dalam rumah tangga. Maka fala junaha, maka tidak ada dosa alaihima, ke atas keduanya, fima iftadat bih, pada apa yang iftadat. Apa mana iftadat? Fida. Apa yang dia tebus. Fida ni tebus. Dia tebus dengannya. Siapa yang tebus ni? Mana tahu isteri? Siapa yang menebus ni? Isteri. Mana tahu? Oh, kalau ustaz tak cakap tak tahulah. Tak, kita tengok kalau kita baca bahasa Arab. Kalau lelaki iftada, tak ada ta. Kalau iftadat, ta baris mati diakhirkan. Katabat, jalasat, itu perempuan itu. Jadi tidak ada dosa, tengok tidak ada dosa ke atas keduanya pada apa yang isteri menebuskan dengannya. Bila Allah kata isteri tebus, menunjukkan apa? Isteri menebus dengannya. Dengan ni, dengan apa ni? Dengan mahar. Menunjukkan apa? Itu hak dia. Hak dia. Kemudian tidak ada dosa kedua-duanya. Kenapa? Maknanya, kalau isteri tak tebus ataupun isteri tak izin, berdosa. Okey. Dosa pula kepada siapa ni? Dua-dua kan? Kalau isteri tak izin, apa dosa isteri? Isteri tak izin, tapi suami ambil. Apa dosa isteri? Membiarkan benda yang tidak halal bagi suami. Dosa suami pula mengambil bukan hak dia. Tapi sebab izin isteri yang izinkan dan suami ambil pun setelah diizinkan oleh isteri, maka tidak dosa ke atas kedua-duanya. Okey, tengok ulama keluarkan hukum fiqh. Harta perempuan suami tak ada hak dan isteri ada hak untuk guna apa saja selagi mana benda tu baik. Okey. Dia pernah berlaku ni. Ada seorang sahabat nama dia Sabit bin Qais. Sabit bin Qais. Pernah dengar tak sahabat ni? Nama sahabat ni? Tak pernah. Abu Bakar pernah? Umar pernah kan? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali pernah? Sabit tak pernah. Sebenarnya Sabit ni ada turun ayat Quran tentang dirinya. Dan dia adalah salah seorang yang digembirakan sebagai ahli syurga. Tak, dia bukan tak termasuk dalam 10 orang al-mubasyirin. Dia sebenarnya yang Nabi gembirakan bukan 10 orang je. 10 orang tu senarai lengkap 10 orang. Tapi selain daripada 10 ada Bilal, tak termasuk 10. Yang ni tak termasuk 10. Kan? Ukasyah tak termasuk 10. Okey, Sabit bin Qais, turun ayat surah Al-Hujurat. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun.
Allah kata, wahai yang beriman, jangan tinggikan suara kamu lebih pada suara Nabi. Dan jangan kamu panggil Nabi macam kamu panggil orang biasa ataupun panggil suami kamu. Kenapa? Kalau suara kamu lebih tinggi pada Nabi, antahbata a'malukum, semua amalan kamu sia-sia. Zero. Dan kamu tak sedar pun. Bila turun ayat tu, Sabit bin Qais ni sedih. Kenapa? Dia kata ayat tu turun pada aku. Dia ni bila bercakap suara dia memang tinggi. Lebih tinggi pada suara Nabi. Jadi sahabat ni mudah terasa. Mudah perasan. Kan? Berbeza, kita mudah perasan orang lain. Kan? Jadi sahabat kata ayat tu turun pada aku. Dia pun balik rumah menangis. Dan bila Nabi sedar, Sabit bin Qais tak ada, Nabi kata, mana Sabit bin Qais? Kata seorang sahabat, nanti aku cari dia. Bila cari, tengok Sabit bin Qais di rumah menangis. Lalu bila ditanya, kenapa kamu menangis? Dia kata, sebab amalan aku sia-sia dan aku ahli neraka. Dia hukum siapa ni ahli neraka? Diri sendiri. Itu tawaduknya, rendah dirinya sahabat. Kenapa kamu ahli neraka? Sebab ayat ni menuju kepada aku. Siapa yang suara tinggi, sia-sia amalannya. Maka bila sahabat bagi tahu pada Rasulullah, Rasulullah kata panggil dia. Kemudian Rasulullah kata, kamu ni lasta min ahli nar, kamu bukan ahli neraka, walakinnaka min ahli jannah, engkau sebenarnya ahli syurga. Hebat, kan? Dia rasa ahli neraka, sebenarnya dia adalah ahli syurga. Jadi yang biasa perasan dia ahli syurga ni biasa ahli neraka. Contoh siapa? Dia perasa ahli syurga, sebenarnya dia ahli neraka. Yahudi. Wa qalu lan yadkhula al-jannah illa man kana hudan aw nasara. Yahudi dan Nasara kata tidak mungkin masuk syurga kecuali Yahudi. Kan? Yang perasa ahli neraka pula ahli syurga. Contoh seperti Sabit bin Qais. Okey, dia ahli syurga. Tapi isteri dia namanya Jamilah. Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi berimanlah. Jadi Jamilah ni, dia tak suka pada Sabit bin Qais. Dia kata, aku bukan masalah akhlak dia, dia ahli syurga. Tapi aku tak suka. Dia jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak ada solusi tak? Aku tak suka pada dia. Isteri dia lah. Aku tak suka pada Sabit bin Qais. Bukan sebab akhlak dia. Jadi aku tak suka dan aku tak nak terus bersama. Sebab apa? Aku takut menjadi orang yang kufur nikmat. Kan? Dan aku akan terus buat dosa. Jadi Nabi pun kata, apa mahar kamu? Kata Sabit bin Qais, bagi maharnya ialah kebun. Maka Nabi tanya, kamu nak tak pulang balik kebun tu kepada dia? Okey? Dia pun pulang, berpisah. Ni dia panggil ni fasakh. Faham? Mana ada kes-kes tertentu, isteri ni tak suka pada, bukan sebab ada orang ketiga, tapi tak tahulah. Tak tahu apa punca, sebab ni ahli syurga ni. Okey. Tapi ada pula satu hadis, kalau isteri minta cerai daripada suami, tanpa sebab yang munasabah, Nabi kata dia tak akan mencium bau syurga. Ini ada sebab lah. Dia kata kalau aku terus bersama, aku akan kufur kepada Allah. Aku akan kufur nikmat. Ya, ada jenis-jenis wanita memang, kan? Ada, dia tak suka pada sesuatu benda pada suami dia. Tapi isteri tu kalau ada masalah, jangan tiru ni. Sebab suami kamu bukan macam Sabit bin Qais. Sama juga ada satu ketika Umar ibn Khattab suruh anak dia Abdullah bin Umar ceraikan isterinya. Kan? Pernah dengar? Jadi Abdullah bin Umar sebagai anak diceraikan. Jadi ada orang tanya, boleh tak saya sebagai bapa mertua, saya nak suruh anak saya ceraikan isteri dia? Kenapa nak suruh? Sebab ambil ikutan Umar ibn Khattab. Jadi orang kata, kamu bukan macam Umar dan anak kamu pun bukan macam Abdullah bin Umar, jangan buat.
Okey. Tilka, demikian itu, hududullah. Okey, lupa saya nak sebut. Suami ni boleh minta tebusan banyak mana? Kan? Dia tak nak cerai. Kalau suami nak cerai tak ada masalah. Senang je. Aku ceraikan kamu, kan? Tapi sekarang suami tak nak cerai. Isteri pula tak suka pada suami. Inilah solusinya. Kan? Tebus. Cuma soalan dia, suami boleh minta banyak mana? Yang terbaiknya kurang daripada mahar. Supaya tak menzalimi wanita. Tapi kalau dia nak ambil sebanyak mahar, boleh. Boleh. Sebab ayat ni kata, apa yang kamu bagi pada mereka. Makna, semualah. Kalau suami nak minta lebih, katalah maharnya 10,000. Dia kata, kalau kamu nak aku ceraikan kamu, aku nak kamu bayar 15,000. Boleh tak? Kalau isteri setuju, boleh. Dia isteri kalau dia benci, dia sanggup ni. Okey, aku berhutang 5,000 lagi. Demikian itulah batas-batas Allah. Fala ta'taduha, maka janganlah kamu melampaunya. Ada ayat kita jumpa dalam surah Baqarah rasanya, dah lepas. Tilka hududullah fala taqrabuha. Yani fala ta'taduha. Siapa ingat ayat apa ni? Kita dah terdebur ni. Berkenaan dengan apa ni? Bukan. Berkenaan dengan puasa. Allah kata apa? Dihalalkan bagi kamu bersama isteri di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan, kan? Kemudian wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tetapi jangan kamu bersama isteri ketika kamu sedang beriktikaf di masjid haram. Kalau kamu bersama isteri, terbatal iktikaf. Lepas tu Allah kata apa? Tilka hududullah. Itulah batas-batas Allah, maka jangan kamu dekati. Yani itulah batas Allah, jangan kamu melampaui. Apa beza? Apa beza? Bezanya ialah, yani benda yang haram dibuat. Bila benda haram, Allah kata apa? Jangan dekat. Macam wala taqrabuz zina. Benda yang haram, Allah kata jangan dekat. Yang ni benda wajib, jangan melampau, jangan tak buat. Wajib kan? Ni. Hukum ni adalah wajib. Kalau isteri tak suka, bayar tebus talak, kan? Itu adalah wajib kalau kamu nak berpisah. Maka jangan tak buat. Jadi bila wajib, Allah kata fala ta'taduha. Kalau yang haram, Allah kata fala taqrabuha. Okey, kemudian wa man yata'adda, dan siapa yata'adda pada melampaui ataupun melanggar, melampaui hudud Allah, batas-batas hukum Allah, faulaika, maka mereka itulah humuz zalimun, orang-orang yang jadi apa makna zalim sebenarnya? Apa makna zalim? Kalau ikut maksud ayat ni ialah siapa yang tidak buat benda yang wajib, dia adalah zalim. Allah kata solat, dia tak solat, zalim. Allah kata bercakap benar, dia cakap bohong, zalim. Dan dalam banyak-banyak zalim, zalim yang paling zalim ialah
syirik kepada Allah. Dalilnya? Surah apa? Surah Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jadi zalim ni sebenar letak sesuatu bukan pada tempat dia. Kewajipan kamu ialah taat pada perintah Allah. Tiba-tiba bila kamu tak taat pada Allah, kamu taat pada siapa? Syaitan. Itu meletakkan sesuatu bukan pada tempat, iaitu letak ketaatan kepada syaitan, bukan sepatutnya. Maka zalim. Okey. Waktu dah habis, ayat pun dah habis yang ditulis. Ayat situ panjang kan? Panjang. Dia sebenarnya ayat tu panjang tapi cerita dia tak panjang tu, huraian. Dia cerita tu bersambung, ayat seterusnya bersambung dengan ayat ni. Masa boleh kot 10 minit. Fa'in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu. Fala junaha alaihima in zanna an yuqima yubayyinuha okey. 230. Okey, sebab ayat 229 Allah cerita pasal apa? Cerai itu 2 kali. Yang ketiga mana? Yang ketiga ini. Ini talak yang ketiga ni. Fa in talaqaha, maka jika talaqaha, dia menceraikannya. Dia ni siapa? Suami. Menceraikan talak berapa ni? Talak ketiga. Talak dia panggil talak bain. Fala tahillu, maka tidak halal lahu, baginya, bagi suami, min ba'du, dari selepas itu. Selepas apa ni? Apa yang tidak halal? Tidak halal kahwin. Selepas apa ni? Selepas talak 3 ni. Kan? Maknanya selepas talak 2 halal lagi tak? Lepas talak 1 dan 2 halal. Kenapa masa nak talak 1 ataupun talak 2, bila nak merujuk hanya cukup dengan
dengan bahasa isyarat ataupun dengan bersama, dan masih boleh duduk serumah, boleh pakai cantik-cantik, boleh duduk sama-sama, makan sama-sama, berjalan sama-sama. Kenapa? Sebab dia masih isteri. Apa bukti dia masih isteri? Tak, apa bukti dia tu masih isteri? Tak. Bukti dia masih isteri ialah bila nak rujuk tak perlu akad nikah baru. Kalau dia bukan isteri, ni macam talak 3 ni. Dia bukan isteri dah. Sebab tu kalau nak kena kahwin dengan lelaki lain, kemudian lepas tu cerai, kemudian kena akad nikah yang baru, mahar yang baru. Itu menunjukkan dia betul-betul bukan isteri. Tapi dalam talak 1 dan 2, dia masih isteri. Bahkan ada ulama mengatakan, digalakkan isteri yang diceraikan talak 1 dan 2, memang kena duduk kat rumah suami, tak boleh keluar. Ada ayat Allah kata, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kamu keluarkan isteri-isteri yang kamu ceraikan talak 1 dan 2. Bahkan isteri duduk kat rumah tu digalakkan apa? Kenapa kena duduk dengan rumah suami? Supaya suami nampak setiap hari, dan digalakkan isteri tu pakai cantik-cantik supaya apa? Supaya suami tu ada kehendak nak rujuk kembali. Jangan dah ceraikan, duduk berkurung je dalam bilik keluar. Bila nampak suami nak keluar, pakai cantik-cantik, minyak wangi yang mahal-mahal tu, tak ada keluar. Suami pun tak ada keluar. Okey, kita rujuk sekarang. Okey. Sampai bila ni tak boleh kahwin? Hatta sehingga tankiha. Tankiha dia iaitu isteri itu kahwin. Bukan isteri lah, dah lepas bekas isteri. Kahwin dengan zaujan. Zaujan apa dia? Suami ghairahu, selain suami mana ni? Suami yang selain pada suaminya yang asal. Mana bila kamu cerai talak 3, tidak halal bagi kamu kahwin dengan bekas isteri kamu. Sehinggalah bekas isteri kamu kahwin dengan suami yang lain. Okey. Dan syarat dia apa dia? Kahwin ni mesti betul-betul niat kahwin untuk selama-lamanya. Tak boleh kahwin untuk menghalalkan. Lepas dia kahwin, dia cerai supaya apa? Supaya perempuan tu boleh kahwin balik dengan suami yang pertama. Itu hukumnya haram. Nikah tu haram dan dia adalah berzina. Dan kalau bekas isteri kahwin balik dengan suami yang pertama pun 2 kali haram. Sebab apa? Tujuan kahwin tu salah. Okey, fa in talaqha, maka sekiranya talaqha, dia menceraikan. Dia ni siapa pula? Suami baru. Dia menceraikan. Fala junah, maka la junah, tidak ada dosa ke atas keduanya. Kedua mana ni? Ke atas suami yang pertama dengan bekas isterinya. Tidak ada dosa apa? An yataraja'a, untuk mereka rujuk. Rujuk ni maksud dia kahwin baru, dengan akad baru dan mahar yang baru. Tapi bersyarat, bila tidak berdosa, bila mereka nak kahwin lain ni. In zanna, sekiranya zanna apa dia? Mereka berdua, suami pertama dengan bekas isterinya itu, mereka berdua zanna yakinna. Yakin, yakin apa ni? Boleh melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah di mana? Dalam rumah tangga lah. Perintah Allah. Okey. Dan contohlah, ada hadis kan Nabi kata apa? La'anallah al-muhallil wal muhallallah. Allah melaknat. La'anallahu
al-muhallil wal muhallal Allah melaknat. Siapa ni muhallil? Muhallil yang menghalalkan. Siapa ni? Suami yang kedua ni. Sebab dia yang menghalalkan. Dia kahwin tujuannya apa? Untuk menghalalkan suami yang pertama dapat kahwin balikkan. Dan dia tak bersama. Maka Allah melaknat dia. Wal muhallallah. Dan orang yang ni suami pertama. Dua-dua kena laknat. Kalau tujuan kahwinnya hanya untuk menghalalkan. Yang istilah bahasa Melayu dia panggil apa? Cina buta. Dua-dua tu Melayu, tapi yang dapat nama okey, watilka dah. Demikian itu batas-batas Allah. Yubayyinuha Allah dia menerangkannya ataupun menjelaskannya liqaumin kepada kaum ya'lamun yang mereka mengetahui ataupun mereka berilmu. Apa maksud ni? Semuanya adalah hukum-hukum Allah, batas-batas Allah yang Allah jelaskan. Makna hukum Allah cukup jelas. Kalau kamu tak faham, bukan masalah hukum Allah tak jelas, tapi kamu benak lembab. Yang kedua, Allah jelaskan kepada siapa ni? Kaum yang berilmu. Maknanya nak faham kena ada ilmu. Kalau kamu tak faham, kamu adalah orang yang jahil. Semua yang tak tahu cerita ni, hukum ni adalah orang yang jahil. Sebab Allah jelas kepada orang yang berilmu je. Berapa ramai yang baca ayat ni tapi tak faham, betul tak? Dia dengar Cina buta. Tapi ayat ni baca dah 10 tahun. Cerita pasal ni, Cina buta Allah sebut tapi dia tak faham. Dia dengar daripada siapa? Dia dengar cerita Cina buta daripada Cina yang celak. Kita baca sikit buku ni. Malam ni tajuk panjang sikit tapi kita baca sebahagian. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa yang ke-25. Makan wang riba. Kata penulis Hafizahullah, dalam kitab suci Al-Quran Allah tidak pernah memaklumkan perang. Allah tidak pernah mengumumkan perang kepada seseorang kecuali kepada orang yang makan riba. Menunjukkan makan riba adalah satu dosa kesalahan yang sangat besar. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba yang belum dipukul. Maknanya yang dulu lepas, yang lepas. Tapi yang sekarang bila kamu dengar ayat Allah, berhenti terus. Jika kamu orang beriman, makna Allah bagi tahu. Kalau kamu beriman, apa tanda dia? Sekarang dengar, sekarang kamu tinggal. Kalau kamu dengar, tapi ambil masa setahun baru nak tinggal, kamu belum beriman. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa-sisa riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasul akan memerangi kamu. Memerangi dari segi apa ni? Mana Allah akan tutup pintu hati, Allah akan jadikan hatinya keras dan dia tak akan beriman sampai bila-bila. Cukuplah ayat di atas menjadi petunjuk betapa keji dosa riba di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang yang memperhatikan pengaruh riba dalam kehidupan individu hingga ke peringkat negara, nescaya akan mendapat kesimpulan
Melakukan kegiatan riba mengakibatkan kerugian, kebangkrapan, kelesuan, kemandingan. Apa ni? Tak tahu. Kemandingan. Kenapa enggak tahu? Dan kelemahan. Baik kerana lilitan hutang yang tak terbayar ataupun berupa kepincangan ekonomi. Yalah kan? Berhutang 1,000 kena bayar 2,000. Sampai ketua tak habis bayar. Di samping kegiatan riba menjadi hasil keringat dan jerih, payah kerja setiap hari hanya dikonsentrasikan untuk membayar bunga-bunga riba yang tak pernah ada akhirnya. Kerja penatkan, lembek, penyakit macam-macam. Hanya apa? Untuk mengkayakan orang yang dah kaya. Ini berarti menciptakan kesenjangan sosial. Membangun gunung rupiah. Rupiah ni ringgit Malaysia lah. Untuk satu kelompok masyarakat yang jumlahnya minoritas. Jadi kita mengkayakan golongan minoriti yang kaya. Di satu sisi, dan di sisi lain semakin menciptakan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Yang kebanyakan miskin itu adalah majoriti. Yang sudah merana lagi papa. Barangkali inilah salah satu gambaran kezaliman daripada kegiatan riba sehingga Allah memaklumkan perang ke atasnya. Semua pihak yang ada peranan dalam kegiatan riba, baik yang secara langsung dalam kegiatan riba ataupun perantaraan ataupun pembantu yang membantu kelancaran kegiatan riba, semua adalah orang-orang yang dilaknat di atas lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muakilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un. Maksud dia daripada Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, satu. Yang kedua, pemberi riba. Orang bagi pun kena laknat, orang terima pun kena laknat. Yang ketiga, penulis. Dia tukang tulis je, tak dapat apa-apa pun. Yang keempat, kedua orang yang menjadi saksi. Dia tukang tengok je. Maka Nabi kata semua mereka itu adalah sama. Jadi yang masih bekerja di bank riba ni, kena usaha supaya dapat keluar daripada daerah riba. Berdasarkan hadis di atas, maka setiap umat Islam tidak diperkenankan bekerja sebagai sekretariat, setiausaha, petugas, penulis, penerima wang, penghantar, dan apa-apa saja kerja yang berkaitan dengan urusan riba. Semuanya adalah termasuk orang yang mengambil riba. Nabi kata apa? Allah sebut apa? Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu bekerjasama dalam perkara dosa dan permusuhan. Jadi siapa saja yang terlibat dengan riba, dia termasuk ayat bekerjasama. Dapat saham. Sungguh Rasulullah telah menerangkan betapa buruk kegiatan riba tersebut. Abdullah bin Mas'ud, ini kita sambung. Ini panjang. Kita sambung tentang riba ni insya-Allah malam besok. Bagaimana si mati yang gambar-gambarnya masih disebarkan. Apatah lagi gambarnya yang membuka aurat kan? Apa hukum dia? Dia kalau orang yang mati tu dah bertaubat nasuha, kemudian gambar dia pun dipadam semua. Tapi lepas dia mati, orang masih sebarkan gambar-gambar yang dalam simpanan mereka. Maka si mati tak menanggung dosa. Yang menanggung dosa ialah orang yang menyebarkan. Orang yang mengaibkan dia. Kita harap si mati itu semoga dah bertaubat dan Allah terima taubatnya. Wallahu a'lam. Cuma nasihat saya, sebelum mati itu gambar-gambar kita yang buka aurat ke apa, boleh padamlah. Padam, delete. Tak ada faedah pun tunjuk gambar kita pada orang kan. Tak ada siapa nak puji pun. Lagi pula kita bukanlah cantik sangat pun. Padam teruslah.
Sebelum malaikat maut jemput kita, padam semua, delete semua gambar-gambar dalam Facebook, Instagram dan sebagainya. Apatah lagi yang membuka aurat. Dia kalau isteri suaminya seorang yang baik dan berakhlak, kemudian melaksanakan tanggungjawab bagi nafkah batin, nafkah zahir, maka sebaik-baiknya isteri bersabarlah. Sebab tidak ada sebab untuk isteri tidak bersabar kepada suami yang baik, suami yang soleh kan. Kemudian yang kedua, dia fikir, sebab tu Nabi kata perempuan ni antara kelemahan perempuan apa dia? Naqisatu aqlin. Perempuan ni dia pendek akal. Bila perempuan buat tindakan, buat keputusan, dia terburu-buru ikut perasaan. Lepas tu dia menyesal. Cuba buat perbandingan dulu antara dia duduk bersama suami yang dia tak suka dengan dia duduk di luar kan. Mungkin berseorangan, mungkin anak tak ada. Jadi mana lebih besar mudaratnya? Kalau mudarat lebih besar kalau dia diceraikan ataupun duduk berseorangan tanpa suami, maka bersabarlah dengan suami itu. Tapi kalau keadaan dia tak sabar juga, saya cadangkan pergilah kepada mahkamah dan begitu masalah dia, semoga ada jalan keluar. Dan ingat satu ayat yang berkenaan dengan penceraian. Allah kata apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat besar penceraian. Allah kata kalau kamu bercerai atau berpisah kerana betul-betul bertakwa pada Allah, bukan kerana nafsu, maka Allah janji Allah akan bagi jalan makhraj, solusinya. Banyak masalah akan selesai kalau kamu bercerai pun kerana bertakwa pada Allah, bukan kerana nafsu. Dan Allah akan bagi rezeki yang tak disangka. Wallahu a'lam. Dia mahar tu bahasa Arab. Kalau terjemah bahasa Melayu saya tak pastilah apa dia. Mas kahwin ke? Mas kawinan. Tapi mas kahwin yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama kan. Mana mas kahwin tu tak akan berubah lah, standard je. Ada. Ha? Tapi dia biasa tak bagi lebih kan. Kalau boleh dia minta diskaun adalah. Hantaran tu bahasa kita ialah duit angus lah. Duit angus kan. Itu bukan mahar. Belanja kenduri untuk bapa mentua. Hadiah. Dia kredit kad ni, saya pun tak berapa faham sebab saya tak ada kredit kad. Yang saya faham, dia kalau guna dan bayar sebelum tempoh dia tak ada riba kan? Betul? Betul kan? Tak ada interest lah. Tapi sikit sebanyak kita ada kerjasama lah dengan syarikat yang terlibat dengan riba. Kita ada kerjasama. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah kata jangan kamu bekerjasama dalam perkara dosa dan permusuhan. Jadi sebaik-baik jangan pakai kredit kad lah. Yalah. Debit kad senang je. Pakai debit kad je. Ataupun tak payah pakai kad apa-apa, pakai duit je. Tak ada duit, puasa je. Satu lagi, bila pakai kredit kad ni menjadikan kita suka berhutang dan bergantung pada orang kan. Sebab tu kalau tak ada kredit kad tu macam separuh nyawa tak ada. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ada satu hadis di mana Nabi sendiri untuk setuju bayar lebih kepada penghutang dia. Adakah ini sahih? Tak. Soalan dia, boleh tak kita bayar lebih kepada peminjam? Dia macam ni. Kalau kita bayar lebih bukan berdasarkan perjanjian awal ataupun sebagai syarat untuk diberi pinjaman, tak ada masalah. Contoh saya nak pinjam duit daripada Usama kan. Tapi Usama daripada awal lagi. Ustaz kena bayar lebih. Itu riba. Tapi saya pinjam RM5,000. Usama kata bayar RM5,000. Tiba-tiba masa saya nak bayar, saya nak bagi RM5,500. Bukan sebab perjanjian awal. Tapi saja nak bagi, itu tak salah. Itu tak salah. Wallahu a'lam. Hadis apa ni? Wallahu a'lam. Saya tak pasti hadis tu.
Tapi dari segi hukum boleh. Oh, seorang lelaki bayar duit pada suami supaya suami ceraikan isterinya untuk dia kahwin dengan isteri si suami tu. Hukumnya haram lah sebab dia nak memecah belahkan rumah tangga orang dan nak mengambil hak orang. Hukumnya haram ah. Memecah belahkan rumah tangga orang. Ha? Kalau semua setuju, semua bekerjasama dalam perkara yang haram. Bunga bukan sekuntum. Kenapa nak cari yang tu? Ha? Ha? Dalilnya apa-apa saja perbuatan yang menyebabkan orang berpecah. Hukum berpecah ni adalah haram. Termasuklah salah satu unsur perpecahan ialah memecah belahkan rumah tangga orang. Satu. Yang kedua, syaitan yang paling suka apa dia? Kerja syaitan yang paling besar, yang paling dia suka. Kalau buat kerja ni dapat pangkat tun. Ha? Kerja apa? Memisahkan antara suami isteri. Dan kerja tukang saya apa dah? Antara kerja target saya apa dah? Memisahkan suami isteri. Jadi semua tu kerja syaitan, kerja tukang saya, kerja haram. Jadi bila kita buat kerja syaitan, itu adalah haram. Sama juga kita makan dan minum tangan kiri, haram tak? Apa dalilnya? Sebab makan tangan kiri adalah perbuatan syaitan dan meniru perbuatan syaitan hukumnya haram. Wallahu alam. Bila mahar hasil dari yang haram, contohnya hasil merompak, sahkah tak ijab kabul pernikahan tersebut? Tak, dia syarat sah nikah mesti ada mahar. Tapi mahar tu tak disyaratkan mesti halal. Cuma soalnya Allah terima ke tak? Sah, tetap sah. Macam kita solat pakai baju curi. Sah tak solat? Ha? Sah. Tapi Allah tak terima sebab apa? Innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban. Allah adalah tayyib dan Allah tak akan terima kecuali benda yang baik. Terima dengan sah dua benda yang berbeza. Kita pergi haji pakai duit apa? YNDB. Haji sah kalau cukup rukun dia, rukun melontar apa semua sah. Tapi dia terima ataupun tak, itu soal lain. Wallahu a'lam. Jika suami melarang isteri memberi wang kepada ibu bapa isteri dengan mengatakan talak akan jatuh kalau isteri masih memberi pada ibu bapanya, adakah jatuh talak jika isteri memberi dengan senyap-senyap? Tak, sekarang suami melarang isteri memberi duit pada mak bapak. Duit siapa? Duit isteri. Haram ke atas suami melarang isteri memberi haknya, duitnya kepada orang yang dia nak bagi. Apatah lagi nak bagi pada mak bapak, dan hukum buat baik pada mak bapak adalah wajib. Jadi haram kepada suami melarang isteri memberi sedekah kepada siapa saja yang dia kendaki dan duit dia. Dan sebaik-baiknya saya nak nasihatkan isteri, bila nak sedekah jangan bagi tu suami lah, jangan bagi tu suami. Itu hak dia. Tapi dia letak syarat tu. Syarat apa? Perbuatan dia tu talak. Adakah Tak boleh. Dia syarat benda yang haram tak boleh. Sebab dia mensyaratkan benda yang memang haram. Saya tu Ustaz, betul ke mahar isteri suami tak boleh guna sampai bila-bila? Ya. Tak, suami tak boleh guna kecuali dengan izin isteri. Kalau isteri tu memang kerjasama dan duit pun daripada duit suami juga kan. Boleh je. Kalau suami isteri izinkan. Salam Ustaz, macam mana ya kalau dah terlibat dengan pinjaman loan bank ni, contoh pembelian rumah? Macam mana nak elak? Dia pasal kewangan ni saya kurang arif, cuma dia boleh buat pinjaman daripada konvensional kepada pinjaman Islam. Dia boleh tukar. Walaupun kita menanggung mungkin kerugian lah. Jadi selagi mana boleh tukar kepada pinjaman Islam, maka wajib tukar. Rugi itu tak apa, jangan kita fikir rugi 10,000 ke 100,000 ke, jangan. Tapi fikirlah kita rugi, kita akan diperangi oleh Allah dan Rasul. Kita akan menanggung azab yang besar di akhirat besok. Itu lagi besar kerugiannya. benarkah aras
Tidak ada hadis sahih setiap pasangan yang bercerai arasy Allah bergegar. Cuba bayangkan satu hari berapa ribu penceraian. Runtuh arasy Allah tu Tak betul, bukan hadis sahih tu. Macam mana? Tak faham soalan ni tak? Okey. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mana lebih afdal, selesaikan hutang, kredit kad dulu atau sedekah dulu? Mana nak buat dulu, bayar hutang ke sedekah? Saya nak tanya, bila masuk solat subuh dan ada waktu 10 minit kan, nak buat solat fardu dulu ke solat sunat dulu? Buat fardu dulu. Ya. Jadi, bayar hutang hukumnya wajib. Kalau tak bayar, berdosa. Adapun sedekah hukumnya sunat. Kalau tak buat, tak berdosa. Jadi, utamakan yang wajib. Okey, dah. Kita jumpa lagi insya-Allah malam besok dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم